yang tolak sistem nizam ala manhaj nubuwah ada beberapa perkara. Pertamanya, oleh kerana mereka ini sudah dibaptis, sudah dibaptize oleh Illuminati. Dia ada baptize dah. Saya sebut di sini. Teokrasi Islam satu bentuk dan sistem pemerintahan yang baca sebagai kekuasaan dan ketatanegaraan yang memiliki semua unsur pengurusan sosial masyarakat negara yang merangkumi dunia dan akhirat, umur dunia wa din. Baik, orang ni yang saya baca, baik yang ditulis orang Melayu Malaysia, organisasi Melayu Malaysia, tapi saya tak baca lagi daripada kumpulan apa nama Mira, belum baca lagi. Kalau ada tolong ni kan. Baik. Inggeris orang putih, Mahmud Seronok tu. Mahmud Seronok. Dia ni tuan-tuan saudara macam 1,000 orang masyarakat. Bila bercakap soal negara Islam, ada seorang sahabat kita pergi rumah saya gitu. Dia duk nampak laksana hukum Islam. Dia tidak mau memahami bahawa teokrasi Islam itu satu sistem pemerintahan yang di dalamnya ada institusi-institusi dan ada jentera-jentera untuk melaksanakan entiti politik. Dalam teokrasi Islam itu ada politik, ada kebudayaan, ada penulisan, ada persuratan, ada budaya, apa lagi? Ada sosial, ada ekonomi, ada monetary system, ada fiskal, dasar fiskal. Kena jelas ni, Kamal. Kalau sebut Islam, teokrasi Islam, dia duk ingat kat tangan. Teokrasi itu nama satu sistem. Maka ala manhaj nubuwah. Maka seluas Islam itu. Jangan jadi korang cerdik. Tak pandai tak apa. Bila sebut teokrasi Islam, nak kena minoriti jaga Syekh. Jaga. Saya ulang semula ni. Dalam teokrasi Islam ada politik, institusi politiknya, ada doktrin falsafah politiknya, ada ekonominya, ada pendidikannya. Sosial dan maka seluas Islam, maka malah ada persuratannya hanya ngaduk tulis buku-buku porno. Itu dah kena jelas tu tentang konsep tasawur. Teologi Islam ni apa binatang apa? Orang Sungai Dua kata binatang apa kan? Binatang apa? Ini dia, saya nak ulang balik. Jadi bila mereka bicara teokrasi Islam, dua benda. Satu, teokrasi Islam mesti zalim. Sebab tu susah tak boleh buat share nak kira ni. Satu. Yang kedua, bila sebut teokrasi Islam disempit, sudah mengalami defisit yang serius kepada konsep dan epistemologi dinul Islam. Ini nak kena faham tu. Di dalam teokrasi Islam bukan saya hukum yang biasa dipaham. Hudud dan seumpamanya, ya sebahagian. Tapi hukum monetary justice, dasar fiskal. Kita tak nak bincang, Kamal, apa fiskal yang Kamal? Duit ringgit bank negara gitulah. Dia lain. Tak apalah, saya baca sikit sini. Jadi ini dia yang di dalam teokrasi Islam. Saya banyak sekan sikit pasal korang cerdik sebagian orang. Ini yang masalah. Habis. Jadi untuk melaksanakan mengurus urusan din, umur dunia, urusan agama, urusan dunia di dalam bingkai syariat, urusan muamalat dan semuanya dan agama. Baik. Justru negara teokrasi Islam adalah ditegakkan dalam bingkai atau kerangka besarnya keadilan al-adalah. Sekali kita hurai apa makna adilan. Kena adil, urus tarbiyat dan urus negara yang cekap, berkesan dan amanah. Al-Ghazali sebut dah tu dalam buku yang kita akhlak dalam Islam. Tu dah dalam akhlak Islam ada cerita husnul tadbir.
Good governance. Dah cerita Al-Ghazali 505 tahun yang kurun ke-12 Hijrah dah cerita dah good governance. Urus tadbir yang baik, husnul tadbir. So apa yang kita nak ambil John Rawls-nya, nak ambil daripada Hobbes, entah apa-apa lagi. Sudah. Inilah kita punya kerangka kita. Keadilan. Adilan ada dua level sahaja kita cerita dalam ini sebut. Kena sahih akidah. Teokrasi Islam dalam kesahihan akidah. Syiah tak mau, Jahmiyah tak mau, Mujassimah tak nak, dan seterusnya. Mesti ada integriti. Dah dicerita dah. Mesti ada kerohanian, ada spirituality, adab dan akhlak. Baik muamalat sesama manusia, sosiologikalnya baik muamalat, jangan kerja tipu orang. Belum buka mulut dah tipu, buka-buka lagi teruk tipu. Belum buka mulut dah tipu orang dah. Jadi mengurus isu-isu environment. Isu environment pun ada dicerita. Ya salah. Ini bingkai atau kerangka teokrasi Islam. Osman Muhammadi Allah Ta'ala ada menulis soal isu environment. Dia tulis kepada program CAP lama lalu. Kepada keadilan ekonomi. Keadilan monetary. Ini kita akan cerita dalam bab ekonomi sekejap lagi. Kemudian keadilan fiskal. Kebudayaan yang tinggi, pendidikan santiasakra, iaitu mementingkan aspek kearifan, ilmu sir, soal metafizik tradisional Sunni, falsafah hidup yang hakiki, apa makna sebenarnya hidup ni, kemana pergi, daripada mana, ilmu berkaitan keperluan pengurusan dan ilmu keperluan pengurusan kehidupan. Sebab itu dalam pendidikan kita sebab kita sebut semula. Hierarki ilmu jelas. Nombor satu sekali ulum ma'rifah. Nombor satu paling tinggi Al-Ghazali kita bukan Semik Mina kata. Betul gerakan sekarang ni sudah terbalik. Tengok ini. Nombor satu bukan mesti ulum al-ma'rifah. Orang mengaji tasawuf dah lah ni. Kami ni cerita aja. Yang kedua ulum syar'iyah. Halam haram, makruh, haram, sunat semua banyak. Ulum syar'iyah. Nombor berapa tadi? Nombor bukan silap. Nombor 3. Nombor 2 ulum hakikat main-main. Oh itu alai mamuk kami ni bukan ilmu tu kami. Yang satu ulum ma'rifah. Yang kedua ulum. Nombor 2 apa nama tu? Usuluddin, tauhid. Usuluddin. Yang ketiga syariat, betul. Kemudian ulum syar'iyah, kemudian ulum aqli, al-ulum sinaiyah. Jadi sebab itu dalam Islam dia tak tolak ilmu nak buat industri. Nabi dak buat besi, buat baju besi dan seumpamanya. Al-Ghazali sebut namun sinaiyah tu banyak maksud. Nak jadi tok bidan, nak jadi tok bomo. Jadi poin dia saudara terhormat, kena faham hierarki ilmu. Kalam bukan yang tertinggi sekali. Bukan yang tertinggi sekali. Itu dia. Al-Ghazali sebut bukan Semik Mina yang sebut. Ulum nombor 1 ma'rifah. Sudah tentulah macam Mahmud sebut. Ada hierarki dan lagi komponen-komponen apa dan semuanya. Kemudian ulum tauhid, ulum usuluddin apa semua ni. Betul lah apa benar. Itu paling tinggi. Kemudian dalam pengajian tauhid kita, biasa dalam pengajian kita ada sebut kalam kan. Ilmu kalam. Dalam kita kecil. Jadi kemudian ilmu apa tadi? PKPK lah tahulah kan. Dan banyak orang terlupa tentang ilmu sinaiyah ni. Ilmu nak buat cucuk, nak buat biskut. Cucuk pula. Contoh. Itu disebut oleh Al-Ghazali rahimahullah ta'ala.
Di dalam kerangka apa dia? La tansa nasibaka minad dunya, la tansa nasibaka minad dunya, la tansa. Itu kerangka Quran sebut tu. La tansa nasibak minad dunya. Adapun orang nak memilih untuk tidak terlibat dalam bisnes atau industri itu pilihan. Kalau kita tanya Tok Syekh kita, guru-guru ustaz-ustaz kita di pondok-pondok kata, ni kalau anak pergi sana, siapa mengajak pula? Ini soal pilihan. Jadi kita kena lihat dalam kerangkanya yang luas. La tansana dalam soal sinar ayat ini. Maka dipasangkan dengan maqasid syarak apa dia? Hifzul mal. Dan seterusnya. Jadi ini kita kena jelas, saudara. Perspektif kita ni bukan sempit. Bukan sempit tak. Habis. Kemudian ini kita punya bingkai besar kita, ilmu kesejahteraan sosial. Ini dah wacana maqasid syarak. Menggalakkan aktiviti persuratan yang menjana ketinggian akal dan rohani. Aktiviti persuratan. Mana tulisan kita ni, kena tulisan yang hebat-hebat. Mana yang tinggi, yang menghidupkan akal dan rohani kita. Sebab itu kitab-kitab yang besar. Walaupun nipis, macam sir apa? Bukan sir salikin. Sirul asrar. Nipis ya bapa. Tapi macam Sidi Abdul Qadir Al-Jani radhiyallahu taala menulis. Jadi kita nak aktiviti persuratan yang tinggi. Kemudian seni bina dan estetika yang dapat meningkatkan dan dapat menjana mana pula mengingatkan kita. Seni bina dan estetika yang dapat mengingatkan kepada alam tinggi ketuhanan. Sebab di dalam masjid tu, Masya Allah kan. Ini masuk masjid macam tokoh Hindu, contohlah kan. So, Islam mementingkan estetika. Kemudian, seni sastra dan aktiviti kreatif yang dapat membentuk pemikiran dan budaya ras tinggi. Pada penulisan itu membentuk kehidupan kita, budaya, cara berfikir, isu-isu keselamatan dan pertahanan. Itu Tuhan mikir itu macam-macam lah. Kemudian kemajuan sains dan teknologi yang serasi dengan akidah dan akhlak dan lain-lain. Jadi bukan kita tolak sains dan teknologi. Sebab itu kita lihat, saya ada menulis dalam buku, detail sikit dalam buku Khairul Ummah. Bagaimana Baghdad, bagaimana Samarkand, Bukhara, sehingga bagaimana Delhi. Sudah ada teknologi teropuan bulan matahari ni semua. Di Delhi dah ada kerajaan Mughal. So bukan kita tinggal benar ni. Ulama pun tidak kata jangan buat. Tidak. So oleh kerana terlampau teruk cara berfikir orang Islam sekarang yang konon-konon intelek, membantai orang Islam yang tidak terlibat dalam ni. Bukan soal tak terlibat. Kerana sistem pendidikan kamu menyebabkan orang Islam tidak ke arah itu. Itu sistem pendidikan kamu. Bila sistem pendidikan, sama ada sistem pendidikan yang formal seperti orang faham sekarang, atau pendidikan yang tidak formal. Sistem pendidikan yang luas itu adalah yang menyebabkan adanya sebelum NASA dengan Hubble ni, dia teropong Hubble lah. Dan sekarang macam-macam lagi lah. Orang Islam sudah dapat menghuraikan, orang Islam Al-Ghazali seperti Al-Ghazali sudah dapat menghuraikan perjalanan yang beyond physical time, metafizik, betul. Ada lagi satu istilah, lupa dah. Sudah dapat dihuraikan. Apa ni? Lupa. Quantum. Yang pandai. Quantum theory. Oh, ini hebat mabuk. Ini yang anak kenal. Anak kenal dengan quantum theory ni Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dah cerita. Dia boleh hurai ya salam. Walaupun ini bukan makna dari sekolah, tapi bagaimana orang berpikir di segi akal, kalam cosmological argument oleh Al-Ghazali sudah menghuraikan Mi'raj Nabi SAW. Dia hurai ya salam Syekh. Tu dia. Dia hurai cantik.
Mishkat tu satu bab, betul lah, Mishkat tu satu bab. Tapi mana ada huraian khusus tentang teori kuantum. Bagaimana Mi'raj Sayyidina Rasulullah SAW secara nak menjawab argument, cosmological argument, gulungan-gulungan yang moderate Muslim kan, tak apa-apa dah. Itu dia poin dia. Jadi Al-Ghazali rahimahullah, cuma inilah peranannya bukan muafakat, Ibti. Bagus semangat ni hari. Jadi itu dia saudara tuan hormat. Jadi maknanya, ini dia nak teokrasi Islam. Meliru pendidikan, satu environment pendidikan yang bukan macam ini sekarang. Bukan macam ni. Tak apalah, ada tampai mengajar rukun iman wujud, dah bagus tu, betul. Betul Mahmud gelak saya. Apa ini anak susah Amin. Dia gelak kat saya. Okey, amin. Jadi dan seterusnya. Singkatnya, konsep dan sistem teologi Islam Sunni, saya terpaksa guna istilah Sunni, adalah seluas ajaran Islam itu atau sinonim dengan dia. Dengar ayat Quran. Surah Maidah ayat 68. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal kitabi. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal kitabi. Ini depan di Madinah. Lastum ala syai'in. Hampa ni tak ada harga, tak ada sekepiang pun tak ada harga. Boleh kita terjemah macam tu. Sekepiang orang kata, sekepiang ni. Lastum ala syai'in, tak ada apa langsung. Sebab itu ada orang-orang Melayu yang filsuf yang menceritakan tentang relevansinya pemikiran Yahudi, apa nama dia panggil? Falsafah Yahudi. Dia berceramah di sekumpulan orang di Jepun berapa lama dulu. Tuhan kata, lastum ala syai'in, tak ada apa benda sebenarnya hampa ni. Saya kecuali hatta tuqimu, sehingga anda mendirikan at-Taurat. Mendirikan tuqimu Taurat. Orang Yahudi lah kan. Dan wal Injil. Dan mendirikan Injil. Orang hampa Nasrani. Ni. Mana dia tentang Islam. Wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Wa ma unzila ilaikum. Dan apa yang diturunkan oleh Tuhan kamu, kepada kamu, oleh Tuhan kamu. Quran kata, pemufasir kata, Al-Quran. Orang yang tak menegakkan Quran, maknanya, lastum ala syai'in. Tak ada apa langsung. Hatta tuqimu Al-Quran. Itu aja. Jadi bagaimana? Gulungan. Tengok jam tu. Kalau Saddam Hussein tu, siapa tengok jam, habis meeting dia suruh tunggu. Tu Saddam Hussein tu. Baik. Jadi tak ada apa, saya ulang balik. Lastum bi syai'in, tak ada apa harga langsung sekepiang pun. Hatta sehingga tuqimu Al-Quran. Menegakkan Quran. Menegakkan Quran bukan sedikit-sedikit. Menegakkan Quran dengan sepenuhnya. Tak apa, lagi sampai bab dia. Habis. Baik. Background sikit ayat Quran ni. Nak cerita bagaimana si Yahudi ni. Ayat Quran ini tuqimut Taurat. Jadi ada sepasang orang Yahudi berzina. Allahumma sunna wal muslimin. Jadi dah kalang kabut dalam masyarakat Yahudi, nak buat hukum macam mana ni? Kata orang Yahudi yang nak bela puak-puak dia, buat lagu ni gini baik. Dia kata ada seorang, mai kita pergi jumpa Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Sahabat tu saya tak ingatlah yang bawa je. Dah baca dah kan? Sahabat turun ayat ni kan? Nabi SAW tanya, hampa ni hukum dalam kitab Taurat apa macam mana? Macam ni lah, macam aku faham. Saya beji macam Puak Liberal Malaysia faham. Jadi Nabi kata, hampa baca tengok. Bacalah Mamat Dekok yang jantan. Sampai kepada hukum dalam Taurat dia, rejam. Dia tutup dengan tangan dia. Kata seorang sahabat dia, buka tangan tu tengok, buka-buka baca.
Maka Nabi SAW hukum rejam. Tak tanya langsung, hang baca ke kitab ni? Baca. Hang faham ke tak? Tak faham. Liberal Melayu moderate Muslim Malaysia ni kata tak boleh laksanakan Islam. Saya dengar sendiri, mungkin ramai yang kamu dengar, tak boleh laksanakan Islam sebab orang tak faham. Nabi SAW pukul hukum terus kejam 2 ekor ni. Dia tak tanya hangpa faham ke tidak. Hukum jalan raya dia tanya hentam CD 120 cik CD setuju tak? 110. Dia tak tanya kita. Sama je hukum sebat. Vietnam lah. Nelayan yang menceroboh negara kita kena denda 1 juta kan? Tu 1 juta. Dia tanya kita, setuju tak setuju? Lepas tu taibai lagi, sebat lagi. Tanya lah, setuju tak setuju Encik Nizam? Tak main tanya, dia buat undang-undang je. Nak dadah, nak kepala mati. Dia tanya kita tak? Setuju tak setuju? Dadah bawa sekian-sekian gram ni kena hukum. Ketum sekian-sekian guni nak kena. Tak tanya, dia buat hukum je. Jadi maknanya, puak liberal Malaysia ni tak boleh tegakkan Islam sehingga faham. Tak apalah satu. Yang kedua, hampa setuju tak setuju? Kalau kita setuju, hampa dalam persatuan hampa tu, bagi faham ke tidak? Inilah yang nak dibuat oleh IFTI dalam program muafakat ni. Wah, gelap besar lah. Dia pasal alamat dia sama. Konflik. Tahu lagi kita muzakarah. Jadi maknanya, orang yang puak-puak liberal, yang kawan sahabat kita lah, sahabat anda lah, yang dalam ABIM dan seumpamanya, dia tak berjaya. Ada tak kamu dalam persatuan kamu nak menegakkan Islam, menerangkan kepada masyarakat keperluan menegakkan Islam, Aqimuddin. Cerita tak? Kalau dia cerita, tak apalah, lepas dah segi teorinya begini. Jadi dia sebagai satu helah batil, tak mau kepada nizam ala manhaj an-nubuwah. Itu je, tak mau. Sebab kepala dia sudah dibaptiskan oleh Illuminati. Habis. Jadi, angkat-angkat tangan, jumpalah hukum dia, kejam sampai tidak. Background ayat, Maidah 68 ini. Habis, jangan takut saya tak baca. Jadi, sama juga dalam konteks Malaysia. Okeylah Nabi SAW meletakkan, mengajar, kamu rujuk pada kitab kamu. Okey? Rujuk pada kitab kamu, Taurat. Ada tak? Ada. Jadi, kena ikut hukum kamu. Kalau dalam konteks negara Malaysia, ada tak di dalam Upanishad anda? Ada dalam Grand Sahim anda? Kalau tak ada, kalau tidak ada, kamu kena ikut kitab akhir zaman. Kalau tak ada dalam kitab Purana kamu, tak ada dalam Upanishad kamu, tak ada dalam Veda kamu, tak ada dalam Bible kamu, kalau tidak ada dalam Grand Sahib kamu, Grand Sahib ni Bengali, Pangkali Kalau tak ada, kamu wajib ikut kitab akhir zaman, Al-Quran. Dalam bab jinayat. Itu dia. Cukup mudah Islam ni. Tak boleh share. Tak boleh pasal hampa tak mengaji. Maaf cakap. Atau mengaji, dibaptiskan oleh Illuminati. Dan Pakatan Anglo-American. Jadi, habis cerita. Jadi kita memerlukan usaha great transition. Saya tak guna istilah reformasi. Great transition. Habis. Kuasa 7. Jadi, saudara, Malaysia ini, saya bagi sebab kenapa Malaysia boleh apa? Perlu kena. Ini 16 sebab. Tunggu buku ni keluar. InsyaAllah IFTI akan terbitkan. Betul? IFTI. Saya ada authority sebagai timbalan presiden. Saya tidak boleh cakap tiada muafakat kerana saya ahli biasa. Okay. Habis, ini 16 sebab. Baik, sekarang ni saudara, ini ulama sudah menulis tentang karya-karya politik
Macam mana kita nak katakan, tadi sampai lagi. Kita nak katakan bahawa tidak ada akar. Nak laksanakan Islam di Malaysia ini tidak ada akar. Sekejap saya bagi akar dia. Tak tahu. Sekarang saya bercakap karya politik dalam bahasa Arab dulu. Dalam bahasa Arab. Pada kurun ketiga Hijrah, Sayyiduna Imam Muhammad bin Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu menulis Fiqhul Akbar yang sedih tak dapat terbit lagi, kita buat lebih izin. Kemudian yang tulis mengenai imamah dalam kepimpinan, Asy-Syafi'i menyebut, dalam ini saya akan sebut 10 kriteria. Jadi nak cerita karya politik ni yang kata tidak ada akar ni, Imam Syafi'i Ahmad bin Rabi, kurun yang ketiga, menulis tentang suluk Mamali. Kemudian kurung Pak Hijrah muncul Al-Farabi. Kemudian tiap-tiap kurungnya timbul Baqilani, ideolog Syafi'i, ideolog nak marah lupa Baqilani. Ya, ideolognya mazhab akidah Asy'ariyah. Siapa nak lawan dengan dia? Menulis Tamhid. Kan kita print Tamhid kan? Cantik bukan main. Masya Allah. Walaupun Usuluddin tapi cerita mengenai ini. Kemudian pada paruh awal nama Imam Al-Qadir Al-Baghdadi. Kemudian menghasilkan tajuk Farqu Bainal Firaq. Kemudian sambung lagi Al-Mawardi. Kemudian Ahkam Sultaniyah kan? Al-Mawardi. Kemudian Abu Ya'la sama juga. Kemudian nak cerita ni, tiap-tiap hari ni sebenarnya, tiap-tiap kurun. Malah dalam satu kurun ada 2-3. Kemudian Baqilani, kemudian Juwaini, kemudian muridnya dalam Isyad dan Ghiyathul Umam. Buku tu cukup bagus, Ghiyathul Umam tu. Okay. Terima kasih kepada Muafakat kerana saya menggunakan kemudahan Muafakat untuk memprintkan daripada internet. Tengok ke Ustaz Wan bagi tu, tak ingat lah. Habis. Kemudian Al-Ghazali yang popular. Tib al-Masbur fi Nasr al-Muluk. Ini nak cerita akak Malaysia ni. Kata tak ada akak ni, tak ada akak. Belahan dunia alam Melayu. Bukhari Al-Jauhari rahimahullah ta'ala menulis Taj Al-Salatin. Taj Al-Salatin ni saya beli lama dah, darah di anak-anak. Anak-anak makan dia tahan tak baca Aminah. Jadi baru dapat. Taj Al-Salatin, tengkolok sekalian sultan-sultan. Tengkolok lah. Menulis pada tahun 1603. Macam mana kita nak kata tak ada akang? Dan pada tahun 1638, Nuruddin Raniri menjadi Bustan As-Salatin. Abang yang ke-8 menjadi Faqih Jaluddin Aceh. Aceh menulis Safinatul Hukam pada tahun 1740. Sentiasa ada. Dan 5 tahun kemudian beliau menulis pada tahun 1745 menghasilkan kepada Hujjatul Balighah. Kemudian tahun Raja Ali, pada ke-19, Raja Ali Haji menulis Samarat Al-Muhimmah. Baca sendiri. Nak wacana politik kena baca ni. Pustaka petani tu dia bagus. Arabnya, Jawinya dan Ruminya. Bagus Samarat Al-Muhimmah. Baik sangat. Sebab dia tu anak raja, keluarga dia raja. Di tanah Melayu ni, Wan Abdullah bin Haji Wan Muhammad Amin yang dikenali sebagai Tok Syekh Duyung rahimahullah ta'ala menulis risalah nipis 20 halaman je. 20 halaman tak dan baca orang Terengganu pun. Pustaka dia tak bagi tajuk. Orang dulu masya-Allah pustaka negara bagi tajuk nasihat raja-raja. Kemudian dia anggap tak baik. Tulisan ni tak baik. Kemudian di Semenanjung lagi. Wan Ahmad Zain Al-Fatani menulis Asiyasah Al-Tadbir. Tu dia. Tiap-tiap hari orang menulis. Tiap-tiap hari lah. Pada tahun 1895 pula kerajaan Johor menulis perlembagaannya
yang diikuti oleh Terengganu pada tahun 1911. Macam mana kita nak kata akak Melayu, akak politik Melayu? Tak ada. Saya terlalu pelik. Kerana tak bersetuju dengan ahli muafakat, tak ada masalah. You jangan membohongi almiah. Ini akak ni. Tiap-tiap hari orang menulis. Baca tak baca? Itu saja. Saya pun tak baca juga. Bukan marah cerita. Ini nak pakai apa tak apalah. Dan. Ini bukan legasi daripada gereja Eropah Kristian. Tidak. Ini ulama tulis dalam bingkai syariat. Ini bukan daripada gereja Eropah, Tuan Haji Amin. Jangan tak faham. Nak buat ini buat legasi daripada gereja apa? Gereja apa? St. Peter's. Gereja apa tadi? Eropah. Takkanlah kerajaan Ternate, Tidore, Kurun 13. Oh, kita tengoklah macam apa nama kerajaan Eropah kata. Tak ada lah. Sebab syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuhan ila dan saya ingat, tak payah kita baca lagi. Dan saya ingat wa auhayna ilaik, dan apa yang saya wahyukan kepada anda, ya Muhammad, kata mufassirin. Jadi ulama Ternate, Tidore dan semua itu dah baca Quran, dia tak baca pun Bible pun. Render to God, Caesar. Allah, come on lah. Mike. Dua orang Mike yang ada ni. Mana Mike seorang lagi tak Mike pun. Yang di Australia tu, kawan kita tu. Jadi saudara, ini akad saya nak cerita. Saya cerita ni, baca Tajul Salatin. Bismillah, muafakat berdapat mah. Ibti akan cuba tengok. Dalam kitab Tajul Salatin ni, saya tulis di sini sikitnya. Sebenarnya satu kitab tu sebagai, seperti mana yang saudara Jamin berjumpa dengan Profesor Zainin Kling. Dia sudah Masya Allah pemikiran. Nak buat satu treatise, risalah untuk digunakan oleh pemerintah. Kan niat tu cantik. Kita tu tak cerita habis-habis cerita. Hasat kita tengok apa yang kita nak cerita. Itu dia. Tu Zainal Keling tu.